Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat sekali lagi berkumpul bagi kita mengikuti satu siri perbahasan ilmu menggunakan kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Ataupun terjemahannya, hadirin dan hadirat, petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Petunjuk sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Dan pada hari ini kita akan memasuki satu fasal yang baharu, suatu bab yang baharu, suatu topik yang baharu, iaitu sebagaimana yang disebut oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan antara petunjuk ataupun antara perbahasan di dalam kitab kita ini adalah talibul ilmi ma'a nafsi. Talibul ilmi ma'a nafsi. Penuntut ilmu dengan dirinya sendiri. Penuntut ilmu dengan dirinya sendiri. Dikatakan di sini, hadirin dan hadirat, para penonton yang saya hormati, min anfa'il umuri li ma'rifati makamin naqsi wal khata' wa min thamma mu'alajatuha ba'da taufiqillahi ta'ala muhasabatul 'abdi nafsah. Yang mana terjemahan dia, antara perkara yang paling bermanfaat untuk kita mengetahui kekurangan dan kesilapan yang diri kita lakukan, dan setelah kita ketahui kekurangan dan kesilapan yang diri kita lakukan itu, kemudiannya kata penulis kitab, mu'alajatuha, kita merawat dan kita mengubat kekurangan tersebut ba'da taufiqillahi ta'ala, setelah taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah apa dia? Iaitu muhasabatul abdi nafsahu. Seorang hamba itu bermuhasabah dirinya. Seorang hamba itu bermuhasabah dirinya. Dan topik kita ini adalah berkaitan bagaimanakah seorang penuntut ilmu perlu berurusan dengan dirinya sendiri. Iaitu caranya dia kena banyak muhasabah diri. Dia kena banyak muhasabah diri atas segala kesilapan dan kekurangan yang dia lakukan. Dan setelah dia muhasabah dirinya ke atas kesilapan dan kekurangan tersebut, maka dia mengambil langkah untuk mencegah, merawat dan mengubat segala kekurangan yang telah dia muhasabah ke atas dirinya tersebut. Kemudian dikatakan di sini, wa ala hadza, oleh yang demikian, fayanbaghi an yaj'ala talibul ilmi muhasabata nafsihi bisidq. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu menjadikan muhasabah dia ke atas dirinya itu secara jujur. Secara jujur. Dari sudut dia kena jujur apabila dia bermuhasabah dirinya. Lalu kata penulis kitab, وَسَيَرَى مِنَ التَّوْفِيقِ وَالْخَيْرِ مَا يَسُرُّهُ. Dan dia akan melihat daripada taufik dan kebaikan apa yang akan menggembirakan dia nanti apabila dia lakukan perkara ini. Sehingga dikatakan oleh para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala, la yakunu ar-rajul taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min asy-syarik li syariki.
wa hatta ya'lama min aina malbasihi wa mat'amihi wa mashrabihi. Terjemahan dia, hadirin dan hadirat, tidaklah seorang lelaki itu menjadi seorang yang bertakwa sehinggalah dia menjadikan dirinya itu sangat-sangat kuat bermuhasabah. Dia sangat-sangat kuat bermuhasabah ke atas dirinya ini, dirinya sendiri, minasyariki li syariki, berbanding seorang sahabat kepada sahabatnya yang lain. Maknanya dia sendiri yang kena muhasabah dirinya sendiri, bukan orang lain yang menilai atau menghitung dirinya dengan begitu terperinci. Tidak. Dan tidaklah seorang lelaki itu menjadi seorang yang bertakwa sehinggalah dia mengetahui daripada manakah asal pakaiannya, asal makanannya, serta asal minumannya. Maknanya sumber daripada tiga perkara ini. Daripada mana dia memperoleh makanan dia, daripada mana dia memperoleh pakaiannya, daripada mana dia memperoleh minuman dia. Hadirin dan hadirat. Dan disebutkan di sini, wa inna mimma yu'inu ala muhasabatin nafsi bisidq. Antara perkara yang membantu untuk seseorang itu bermuhasabah diri secara jujur dan secara tulus, ay yakhtara waqtan munasiban hatta yakuna khalian min at-tawariq wasyawaghil. Hendaklah seseorang itu dia memilih waktu yang sesuai sehingga dia itu sunyi daripada sebarang perkara yang menyibukkan dia. Hatta yakuna khalian, sehingga dia itu benar-benar bersendirian dan dia selamat daripada segala kesibukan dan segala yang mengganggu dia daripada dia bermuhasabah diri pada waktu tersebut. Ini kenapa dia kena duduk secara bersendirian, dia kena cari waktu yang sesuai. Jawapan dia adalah فَإِنَّهُ كُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ بَعِيدًا عَنْ مَا يُشْغِلُ فِكْرَهُ. Sesungguhnya seorang hamba itu, apabila selama mana dia jauh daripada perkara-perkara yang menyibuk atau mengganggu fikirannya, kana aktsaru istijma'an li masyairihi wa ahasisihi. Maka kalaulah dia ini tidak berapa sibuk fikiran dia, maka pada waktu itu lebih kuat untuk dia menghadirkan dia punya perasaan dan juga dia punya ahasis. Ahasis ini pun adalah perasaan juga. Maknanya segala yang berkaitan dengan dirinya akan lebih mudah untuk terhimpun pada waktu itu kerana dia tidak sibuk nak memikirkan perkara-perkara yang lain. Wa kanat nafsuh, dan dirinya pada ketika itu aksar taqabbulan li ma'rifati mawadhi'in naqsi awil khalal ayyan kana naw'u. Dan dirinya pada ketika itu lebih kuat untuk menerima ataupun untuk dia mengetahui tempat-tempat yang ada pada dirinya kekurangan ataupun kelemahan atau kecacatan atau kesalahan, tak kiralah apa sahaja jenisnya. Dan disebutkan, dikongsikan di sini, hadirin dan hadirat, pandangan daripada Al-Imam Ibn Al-Qayyim, pandangan daripada Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala inda kalamihi anil asbabil munjiyati min azabil qabr. Ibn Al-Qayyim rahimahullah, apabila beliau menjelaskan berkenaan dengan sebab-sebab yang menyelamatkan seseorang daripada azab kubur. Sebab-sebab yang menyelamatkan seseorang daripada azab kubur. Apa kata Ibn Al-Qayyim? Pertamanya iaitu ayyajlisar rajulu indama yuridu nauma lillahi sa'ah. Seorang lelaki itu dia duduk seketika kerana Allah. Bila? Sebelum dia ingin tidur. Maknanya sebelum dia nak tidur, dia duduk seketika dan duduknya itu dilakukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Indama yuridun naum, ketika dia hendak tidur. Dan duduk dia itu apa yang dia lakukan? Maka disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim, yuhasibu nafsahu fiha ala ma khasirahu wa rabahahu min yawm.
Dan pada waktu dia duduk tersebut, dia bermuhasabah dirinya terhadap perkara-perkara yang rugi, yang di mana dia rugi pada hari tersebut. Dan juga apakah dianya perkara yang dia untung pada hari tersebut. Jadi pada waktu malam, sebelum dia tidur, dia duduk seketika bermuhasabah diri untuk dia memikirkan sepanjang hari yang telah berlalu, yang mana dia untung, yang mana dia rugi. Di sini. Kemudian setelah dia menyedari tentang yang mana yang dia ada kerugian, yang mana dia ada buat kesalahan dan kesilapan itu, summa yujaddidu lahu taubatan nasuha bainahu wa bainallah. Fayanamu ala tilka taubah. Kemudian setelah dia duduk dan dia memikir dan bermuhasabah berkenaan kekurangan, keuntungan, kelebihan yang diperoleh dalam sehari, dia pun memperbaharui taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala antara dirinya dengan Allah, antara dirinya dengan Allah, bainahu wa bainallahi taala. Dan kata penulis kitab, fayanamu ala tilka taubah, fayanamu ala tilka taubah. Lalu dia pun tidur dalam keadaan taubat tersebut. Dia pun tidur dalam keadaan taubat tersebut. Summa qal, kemudian Ibnul Qayyim menyambung kata-katanya dengan sebutannya, wa yuf'alu hadza kulla lailah. Dan dia melakukan ataupun perbuatan itu dilakukan pada setiap malam. Maka hendaklah perbuatan ini dilakukan pada setiap malam. Iaitu sebelum kita tidur, kita peruntukkan satu juzuk masa kita untuk kita duduk bermuhasabah diri, mengenang balik apa yang kita dah untung hari ini, apa yang kita dah rugi pada hari ini, dan selepas daripada itu kita pun memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lakukan hal ini setiap malam, kata Ibnul Qayyim. Wa qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, ar-rajulu yunbi'u amma fi nafsihi fi salasati mawadhi'. Seorang lelaki itu, dia menceritakan apa yang berkaitan dengan dirinya pada 3 keadaan atau pada 3 tempat. Wa'adda minha, dan mereka memasukkan daripada 3 perkataan itu atau daripada 3 keadaan itu, inda tija'ihi ala firashi, ketika dia sedang berbaring di atas katilnya, ketika dia sedang berbaring di atas, sama ada di atas tilamnya, maknanya dia sedang berbaring di atas tempat perbaringan. Ketika dia nak tidur, di situ dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Dia ceritakan tentang dirinya sendiri, dan zahirnya penceritaan tentang diri sendiri ini nak merujuk kepada muhasabah atas apa yang kita lakukan sepanjang hari tersebut. Walaqad kana as-salafu rahimahullahu ta'ala min asyaddin nasi muhasabah li anfusihim. Golongan salaf adalah golongan manusia yang paling bersungguh melakukan muhasabah diri. Bersungguh mereka melakukan muhasabah diri. Dan mereka ini dikatakan di sini, kata penulis kitab, wa asuqu ilaika hadzal asar. Aku sertakan kepada kamu, wahai pembaca, asar yang menunjukkan kepada hal ini. Lita'rifa mada hirsihim ala tafaqqudi anfusihim. Untuk kamu dapat melihat bagaimanakah tahapan kesungguhannya mereka itu terhadap untuk mereka menyemak atau mereka meneliti keadaan diri mereka. Dan dikatakan di sini, qala Ya'la ibn Ubaid, berkata Ya'la bin Ubaid, dakhalna ala ibn Suqah faqal, kami masuk bertemu dengan Ibn Suqah. Lalu beliau berkata, ya bna akhi, wahai anak lelaki kepada saudaraku. Dalam bahasa mudahnya, wahai anak saudaraku, wahai anak saudaraku. Uhaddithukum bihadisin la'allahu yanfa'ukum. Aku nak menyampaikan kepada kamu sebuah hadis, mudah-mudahan hadis ini memberi manfaat kepada kamu. Faqad nafa'ani, dan sesungguhnya hadis ini telah memberi manfaat kepadaku. Qala lana Ata'u ibnu Abi Rabah. Ata' bin Abi Rabah telah berkata kepada kami pada suatu hari,
inna man qablakum kanu ya'udduna fudul al-kalam ma'ada kitab Allah au amrun bima'ruf au nahyun an munkar au an tundiqa fi ma'ishatika allati la budda laka minha atunkiruna anna alaikum hafizina kiraman katibin 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid ama yastahi ahadukum law nushirat sahifatuhu allati amla sadra naharihi wa laysa fiha syai'un min amri akhirati. Terjemahan dia kata di sini, Atha' bin Abi Rabah menceritakan, sesungguhnya golongan sebelum kamu, mereka menganggap perkataan-perkataan yang berlebih-lebihan ini, fudulul kalam ni cakap-cakap kosong, cakap yang tak ada manfaat, selain daripada kitab Allah ataupun amar ma'ruf nahi mungkar, ataupun kamu bercakap tentang urusan kehidupan kamu yang kamu berhajat kepadanya. Maknanya mereka menganggap perkara ini sebagai perbuatan yang tidak baik. Maknanya berlebihan dalam berbicara. Kecuali pada baca Quran, kecuali pada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dikatakan di sini, adakah kamu mengingkari yang mana kamu ini ada malaikat yang menjaga kamu? Kiraman katibin, yang sentiasa mencatat amalan kamu. Anil yamin wa anil shimali qa'id, yang duduk di kanan dan di kiri kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, yang mana tidak ada sesuatu perkataan yang dituturkan, melainkan pastilah pada sisi perkataan tersebut ada malaikat yang sentiasa menjaga dan mencatat. Ama yastahi ahadukum, tak malu ke salah seorang kamu kalau disebarkan buku amalannya atau lembaran amalannya yang mana telah memenuhi apa yang dia lakukan pada siang harinya atau sepanjang harinya, namun tak ada sedikit pun daripada perkara-perkara akhirat dalam buku amalan tersebut. Dia tidak rasa malu untuk itu. Jadi apakah yang disebutkan di sini? Ini adalah isyarat bahawasanya kita kena muhasabah diri. Dan disebutkan di sini, dikongsikan, al-aqilu man arafa nafsah. Orang yang berakal itu adalah mereka yang mengenali dirinya sendiri. Wala yaghurruhu madhu man la yakhburuha, dan dia tidak akan terpedaya, tidak akan tertipu, tidak akan gurur dengan pujian mereka yang tak mengenali pun hakikat sebenar diri dia. Dan dikata di sini, fa'alaihi an yahmadallaha ta'ala kullama ra'a tawfiqan wassadadan fi umuri. Hendaklah seseorang itu sentiasa memuji Allah setiap kali dia melihat dirinya itu ada taufik daripada Allah, ada ketepatan dan ada perkara betul yang dia lakukan. وَلْيَعْلَمْ أَنَّ مَدْحَ النَّاسِ لَهُ وَسَنَاءَهُمْ عَلَيْهِ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ. Dan dia kena mengetahui, dan hendaklah dia mengetahui bahawasanya pujian dia itu, pujian orang ramai kepada dirinya itu, tidak sunyi daripada salah satu yang berikut. Imma ayyakuna dafi'an, sama ada pujian tu membawa kepada kebaikan, au mani'an, atau pujian itu menghalang dia daripada kebaikan. Yakunu dafi'an ila al-khair, maknanya boleh jadi pujian itu membawa dia meneruskan kebaikan. Iza sadaqa fi syukrihi lillahi ta'ala ala ma an'ama alaih. Apabila dia bersifat jujur terhadap apa yang Allah Ta'ala, ataupun dia bersifat jujur terhadap perbuatan dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam masa yang sama, boleh jadi juga pujian-pujian orang ramai kepada dirinya, wa yakunu mani'an minal khair, menjadi penghalang daripada dia meneruskan atau melakukan kebaikan. Ini kerana kalau orang ramai memujinya, maka dia akan suka untuk menonjol dalam majlis-majlis tertentu. Dan suka untuk meninggi-ninggi diri berbanding ataupun meninggikan dirinya ke atas orang lain.
Dan dia suka untuk memalingkan pipinya daripada orang lain. Itu dia sombong. Maka ini adalah sebenarnya perkara-perkara yang tidak orang kata bagus apabila dipuji oleh seseorang itu. Maka kata penulis kitab, فَلْيَهَذَرِ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا الْمَزْلَى. Hendaklah seorang hamba itu berhati-hati daripada kegelinciran itu. وقد روي في هذا المقام أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عالج فيه تلك الآفة الاغترار بمدح الناس علاجا موفقا يدل على إخلاصه وورعه رضي الله تعالى عنه. Sesungguhnya telah diriwayatkan berkenaan dengan isu ini, iaitu isu apabila seseorang menerima pujian, apabila seseorang itu dipuji. Ada sebuah asar yang diriwayatkan daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana menunjukkan dalam riwayat tersebut, dalam asar tersebut, Abu Bakar ni merawat penyakit ghurur terhadap diri sendiri. Al-ightiraru bimadhin nas, iaitu tertipu dengan pujian-pujian orang ramai. Ilajan muwaffaqan, iaitu suatu rawatan yang diberi taufik, ketepatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yadullu ala ikhlasihi wa wara'ih. Dan ini menunjukkan kepada keikhlasan beliau serta kewarakan beliau rahimahullahu ta'ala. Keikhlasan serta kewarakan beliau rahimahullahu ta'ala. Apa dia riwayat dan asar yang berkaitan dengan ini? Kita kata di sini, kata penulis kitab, Ja'a fil khabar. Ada sebuah asar yang datang menyebut berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Anna qauman madahu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ada satu kumpulan kaum ini, mereka memuji Abu Bakar As-Siddiq. Faqal, lalu mereka berkata, Allahumma, lalu bukan mereka berkata, maknanya kaum itu memuji Abu Bakar, lalu Abu Bakar membalas. Maknanya Abu Bakar berkata, setelah dia mendengar pujian daripada orang ramai, apa kata dia? Dia kata, Allahumma anta a'lamu bi min nafsi, wa ana a'lamu bi nafsi minhum. فاجعلني اللهم خيرا مما يحسبون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي برحمتك ما لا يعلم. Terjemahan dia, hadirin dan hadirat, Allahumma anta a'lamu bi min nafsi. Ya Allah, engkau lebih tahu berkenaan diri aku berbanding aku sendiri. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum, dan aku lebih mengetahui, mengenali diri aku sendiri berbanding mereka yang memuji aku itu. Faj'alni Allahumma khairan mimma yahsabun, maka kau jadikanlah aku ini, wahai Allah, lebih baik daripada apa yang mereka sangka-sangkakan itu. Wala tu'akhidhni bima yaqulun, dan janganlah engkau mengambil tindakan kepadaku ke atas apa yang telah mereka lakukan, terhadap apa yang mereka telah ucapkan. Waghfir li birahmatika ma la ya'lamun, dan kau ampunkanlah aku, wahai Allah, dengan rahmatmu apa yang mereka tidak ketahui. Bahkan dalam sebahagian riwayat, kata Abu Bakar Siddiq, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Nah, ini antara sebahagian riwayat lah yang diriwayatkan bahawasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apabila beliau dipuji, beliau akan mengatakan, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya Allah, kau janganlah ambil tindakan ke atas aku terhadap apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan kau jadikanlah aku ini lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Waghfir li ma la ya'lamun, dan kau ampunilah aku apa yang mereka tidak ketahui. Lalu kata Syekh penulis kitab, fanzur ra'aka Allah ila tilkal kalimat an-nafisah. Cubalah kamu teliti dan kamu perhati dan kamu perhalusi akan kalimah-kalimah yang begitu berharga. Wa kaifa anna al-mamduh ja'ala fadlallahi wa sitrahu nusba 'ainai. Dan bagaimanakah seorang yang dipuji menjadikan kurniaan Allah
serta Allah tutup keaiban seseorang itu sebagai fokus utama dia. Khasyatan ay yazfara syaitanu binasibin minhu, dan dia takut syaitan mengambil habuannya daripada pujian tersebut. Jadi kerana dia takut syaitan mengambil habuannya daripada pujian tersebut. Jadi dikatakan di sini hadirin dan hadirat, selain daripada itu, kita nak melihat kembali kepada isu muhasabah diri ini. Maka kata penulis kitab rahimahullah rahmatal abrar, inna minal umuri allati tu'inul 'abda ala ma'rifati taqsirihi wa khata'ih, antara perkara yang membantu seorang hamba itu nak mengetahui kekurangan dan kesalahan dirinya adalah talabun nusha minal akhirin. Talabun nusuh minal akhirin. Hendaklah dia meminta nasihat daripada orang lain. Minta nasihat, selalu minta nasihat. Contoh dia kata, Tuan tolong bagi saya nasihat apa yang patut saya perbaiki berkenaan dengan diri saya, apa yang patut saya kemaskan lagi berkenaan dengan diri saya, begitu. Wa bi khassah, dan secara khususnya mimman ya'rifunahu ma'rifatan khassah. Lebih-lebih lagi orang yang dia minta nasihat tu adalah orang yang sangat mengenali dia dengan begitu baik. Lebih-lebih lagi wahum ala janibin minal ilmi wat tuqa. Lebih-lebih lagi orang yang dia minta nasihat tersebut adalah orang yang ada ilmu dan orang yang bertakwa kepada Allah. فإن نصح هؤلاء من أنفع النصح له بإذن الله تعالى لعلمهم ومعرفتهم به. Ini kerana nasihat golongan ini adalah sangat bermanfaat untuk diri dia. Kerana apa? Kerana mereka lebih mengetahui dan mengenali berkenaan dia. Dan dikatakan di sini, wa ada'un nushi mimman tuliba minhu matlab syar'i. Memberikan nasihat kepada orang yang meminta nasihat adalah perkara yang merupakan sebahagian daripada tuntutan syarak. Memberi nasihat kepada orang yang meminta syariat, kepada orang yang meminta nasihat merupakan salah satu daripada tuntutan syarak. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sit. Hak orang Islam ke atas saudaranya yang lain dari kalangan orang Islam ada 6. Wa dzakara minha, dan baginda menyebut satu persatu daripadanya, dan antaranya adalah wa idzastansahaka fansahalahu. Apabila seseorang meminta nasihat kepada kamu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Akhrajahu Muslim. Jadi kalau orang minta nasihat kepada kita, maka kita wajib berikan nasihat tersebut kepada dia. Lebih-lebih lagi kalau dia minta nasihat bagaimanakah cara untuk dia muhasabah dirinya. Ada tak teguran yang awak nak lakukan kepada saya terhadap pribadi dan diri saya sebagai contoh. Itu salah satu daripada cara. Kemudian disebutkan di sini hadirin dan hadirat. Wa minal umuri allati tu'inu ala muhasabati an-nafsi wa tafaqqudiha akhdhul ibrah wal istifadah min akhta'il akharin. Antara perkara yang membantu seseorang untuk bermuhasabah diri dan menyemak. Tafaqqudiha ni maknanya meneliti atau menyemak. Dia cek. Apa dia cara tersebut? Yang kedua, akhdhul ibrah wal istifadah min akhta'il akharin. Dia mengambil pengajaran serta faedah daripada kesilapan yang dilakukan oleh orang lain. Kadang-kadang bila kita guna istilah belajar daripada kesilapan, dia tidak semestinya belajar daripada kesilapan diri sendiri sahaja. Boleh jadi pernyataan belajar dari kesilapan tu, kita tahu kesilapan dilakukan oleh orang lain. Contoh, ada kesilapan yang dilakukan oleh pihak ibu bapa kita. Maka kita elakkan kerana kita dah tahu. Kesilapan yang dilakukan oleh kawan kita.
maka kita elakkan, kita avoid kerana kita dah tahu. Jadi kita boleh menggunakan kesalahan itu untuk kita ambil pengajaran, untuk kita ambil peringatan dan faedah agar kita sendiri tidak melakukannya. وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ الْأَسْبَابِ الْجَالِبَةِ لِلْخَطَإِ الَّذِي وَقَعُوا فِيهِ. Cara untuk kita mengambil manfaat daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain adalah dengan kita mengetahui sebab-sebab yang membawa kepada kesalahan yang mereka lakukan tersebut. فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ اتَّقَاهُ. Kalaulah perkara itu dekat dengannya, maka dia akan berhati-hati, dia akan berjaga-jaga. وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا, apabila ataupun sekiranya perkara itu jauh, akhadha bijanibil hadar, maka dia mengambil langkah berjaga-jaga, hatta la yaqa'a kama waqa'u, sehingga dia tidak melakukan kesalahan yang sama yang telah mereka lakukan, atau sehingga dia tidak terjebak melakukan kesalahan yang sama. Jadi maka yang pertama kata penulis kitab di sini, ataupun sebagai kesimpulan di sini disebut oleh penulis kitab, فَيُسْتَفَادُ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ مِمَّا يُعِينُ عَلَى صِدْقِ الْمُحَاسَبَةِ عِدَّةُ أُمُورٍ. Maka diambil faedah daripada apa yang telah kita sebutkan sebelum ini, bahawasanya antara perkara yang membantu kejujuran seseorang itu dalam bermuhasabah, yang pertama sekali adalah awalan, kata penulis kitab. Awalan, yang pertama, sidqu du'aillahi ta'ala, jujurnya kita, ikhlasnya kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saniyan, al-hirsu ala an yakuna khaliyan minasyawaghil. Kita berusaha bersungguh untuk kita ini sunyi daripada perkara-perkara yang menyibukkan kita daripada memikir atau memuhasabah diri. Salisan, yang ketiga, qabulun nushi idza kana an-nasihu muhiqqan. Yang ketiga adalah antara perkara yang membantu kita untuk benar-benar mencapai muhasabah diri yang jujur adalah kita menerima nasihat sekiranya orang yang menyampaikan nasihat itu bercakap benar. Dia bercakap benar. In kana muhiqqan, in kana nasih muhiqqan. Yang keempat, rabi'an, talabun nushi min ahli al-ilmi was-salah. Kita meminta nasihat daripada ahli ilmu dan orang-orang saleh. Minta nasihat daripada ahli ilmu dan orang-orang saleh. Itu yang keempat. Wa hunaka asbabun ukhra, dan di sana juga terdapat beberapa sebab yang lain. Wa la'alla ma sabaqa yakfi fi idahil maqsud. Dan mudah-mudahan apa yang kita telah sebutkan sebanyak 4 perkara sebelum ini telah menjelaskan tujuannya, telah menjelaskan maksudnya. Walil faedah, untuk faedah tambahan, yujad kitab bi'unwan muhasabatun nafs. Ada sebuah kitab dengan tajuk muhasabatun nafs, muhasabah diri. Lil Hafiz Ibn Abi Dunya, yang ditulis oleh Ibnu Abi Dunya. Zakara fihi atharan nafi'atan fi hadzal bab. Beliau telah menyebutkan asar yang begitu manfaat, ataupun beberapa asar yang begitu bermanfaat berkaitan dengan tajuk ini atau berkaitan dengan topik ini. Jadi selesai berkenaan dengan tajuk kecil kita, talibul ilmi ma'a nafsih, penuntut ilmu bersama dengan dirinya sendiri. Kemudian kita nak sambung sedikit dalam masa kita yang masih berbaki lebih kurang dalam 10 minit. Dengan tajuk yang berikutnya, hadirin dan hadirat para penonton yang saya muliakan. Talabul ilmi fil masjid, ataupun yang lebih tepatnya adalah talibul ilmi fil masjid. Talibul ilmi fil masjid, iaitu penuntut ilmu di masjid, penuntut ilmu di masjid. Ini tajuk yang amat penting. Dikatakan di sini, inna mimma yuhmadu lil muslimi 'amma wa li talibil ilmi khassah hirsuhu ala an yakuna minas sabbaqina ila al-jumu'ati wal jama'ah. Antara perkara yang terpuji, yang dipuji ke atas orang awam secara umumnya,
atau ke atas para penuntut ilmu secara khususnya adalah kesungguhan dirinya untuk menjadikan dirinya itu hadir awal ke masjid. Sama ada untuk dia mendirikan solat fardu Jumaat atau dia nak mendirikan solat fardu secara berjamaah di masjid atau di surau. Dan selain itu, antara perkara yang dipuji ke atas setiap orang awam atau para penuntut ilmu adalah wal muhafazah ala as-saffil awal. Dan dia bersungguh untuk menjaga dan memelihara salat di saf yang pertama. Sebagaimana yang kita tahu, salat di saf yang pertama itu mempunyai banyak fadilatnya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut di dalam hadis sebagai contoh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada mereka yang salat di saf yang pertama. Ini kelebihan salat yang di saf yang pertama. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik saf orang lelaki adalah saf yang paling awal, yang paling hadapan. Dan sabda Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma la yajidu illa yastahimu alaih, lastahamu alaih." Atau lastahamu. Kalaulah orang ramai itu mengetahui besarnya fadilat pahala yang terdapat pada pertama sekali mengumandangkan azan, yang keduanya pada salat di saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapati kecuali mereka perlu untuk mencabut undi melakukan salah satu daripada dua perkara tersebut, maknanya punyalah mereka berebut-rebut. Kalau mereka tahu fadilat sebenar untuk kita mengumandangkan azan, fadilat sebenar besarnya pahala mereka yang salat di saf yang pertama, maka pasti mereka akan berebut-rebut. Sehingga kalau tidak ada jalan lain untuk mereka untuk duduk di saf yang pertama atau untuk mengumandangkan azan kecuali dengan cara mereka perlu mencabut undi, maka mereka pasti akan mencabut undi, kata Nabi SAW. Mereka pasti akan mencabut undi sebab berebut siapa yang paling berhak untuk menunaikan salat di saf yang pertama atau mengumandangkan azan. Dan dikatakan di sini, wa yata'akkad hadzal hirs fi talibil ilm. Dan kesungguhan ini lebih-lebih dituntut kepada penuntut ilmu. Likaunihi qudwah lil akharin. Ini kerana dia adalah qudwah, ikutan kepada orang lain. Wa hatta yutabiqu fi'luhu qawlahu. Dan ini juga adalah supaya perkataannya dan perbuatannya selari. Maknanya amalannya seiring dengan apa yang dia cakap. Perbuatan dia seiring dengan apa yang dia dakwahkan, sebagai contoh. Lalu kata penulis kitab, faqabihun bi talibil ilmi ay yahussa an-nasa 'ala at-tabkir ila al-masjid wa yuhadhdhiruhum min at-ta'akhkhur wa qad 'urifa 'anhu kasratu at-ta'akhkhur sabahan masa'an fa hadha at-tasarruf al-mushin yuzahhidu an-nasu fi nushihi wa ta'dim. Ataupun yuzahhidun nasa fi nushihi wa ta'lim. Sangatlah buruk bagi seorang penuntut ilmu itu untuk dia menggalak, menyuruh, menggesa orang lain bersegera ke masjid, dan dia melarang, menghalang mereka daripada lewat hadir ke masjid. Tapi dalam masa yang sama, dirinya sendiri dikenali sebagai seorang yang banyak lewat hadir ke masjid pagi, petang, siang, malam. Maka perbuatan ini akan menyebabkan orang ramai akan zuhud terhadap segala nasihat. Zuhud terhadap nasihat dia ni maknanya mereka tak berminat nak dengar nasihat dia. Tak apalah nak dengar nasihat dia ni. Dia pun cakap tak subuh bikin, sebagai contoh. Bahkan qad yujarri' ba'dul jama'ati 'ala muqata'atihi wa bayani tanaqudi. Boleh jadi ada sebahagian jemaah yang akan berani untuk memberhentikan apa sahaja yang dia dakwahkan, lalu menjelaskan betapa dia ini bercanggahnya dia dengan apa yang dia cakap.
Lalu kata penulis kitab, fahris ra'akallah, bersungguhlah kamu semoga Allah memelihara kamu, an takuna misla talibil ilmi al-muttasif bi sifatis salafis salih, untuk kamu ini menjadi seorang penuntut ilmu yang bersifat dengan sifat para salaf, kal hirsi 'ala al-jumu'ati wal jama'ati wal musara'ati ila al-masjidi 'inda sama'in nida, seperti bersungguh menghadiri salat Jumaat, bersungguh menghadiri salat 5 waktu secara berjamaah, bersungguh bersegera ke masjid apabila dia mendengar azan, azan. Dan disebutkan di sini hadirin dan hadirat berkenaan dengan sebuah kisah yang berlaku kepada para ulama salaf, Kana Yahya al-Qattan idza dzakara al-A'mash qala kana min an-nussak وكان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول وهو علامة الإسلام وكان يحيى يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأول. Terjemahan dia, Yahya al-Qattan ini apabila beliau menceritakan tentang A'mash, beliau akan berkata, A'mash ni kana minan nussak, beliau adalah salah seorang daripada ahli ibadat. Wa kana muhafizan 'ala as-salati fi jama'ah. Dan Al-A'mash adalah individu yang sangat kuat menjaga dan memelihara salat secara berjamaah, wa 'ala as-saffil awwal. Dan dia sangat bersungguh menjaga salat di saf yang pertama. Dan kata Yahya al-Qattan menceritakan tentang Al-A'mash, wa huwa 'allamatul Islam. Al-A'mash ni adalah merupakan seorang yang sangat alim di dalam Islam kita ini. Wa kana Yahya yaltamisul ha'ita hatta yaquma fi as-saffil awwal. Dan Yahya ni dia melalui dinding-dinding sehinggalah dia dapat salat di saf yang pertama. Maka kata penulis kitab, falzam ra'akallah hadiyas salafi waqra' siyarahu. Lazimilah kamu petunjuk para salaf dan bacalah sirah-sirah mereka, supaya kamu dapat melihat kesungguhan ala fi'lil khairati wa tarkil munkarat, terhadap perbuatan seseorang itu yang mana melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Wa ilaika ba'du asarihim ala sabilil misal. Dan aku, kata penulis kitab, menyertakan di sini beberapa contoh-contoh yang menjelaskan tentang perkara tersebut, Dikatakan di sini, qala Waqi' ibn al-Jarrah, berkata Al-Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah, kana al-A'mash qariban min 70 sanah lam tafuthu at-takbiratul ula. Al-A'mash ni selama hampir 70 tahun dia tidak pernah terlepas sekali pun takbiratul ula, takbir yang pertama, iaitu takbiratul ihram. Maknanya hampir 70 tahun dia tak pernah terlepas takbiratul ihram. Maknanya sentiasa salat pada awal waktu. Di masjid. Sedangkan Al-A'mash, bagaimana yang pernah saya sebutkan dahulu, namanya Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash, adalah seorang yang rabun. Kerana Al-A'mash di situ maksud dia adalah seorang lelaki yang lemah penglihatannya. Penglihatannya tidak berapa nampak. Wa qala al-Qadi Taqiyuddin Sulaiman, berkata Al-Qadi Taqiyuddin Sulaiman, lam usalli al-faridah qat munfaridan. Aku tak pernah salat fardu secara bersendirian sekali. Illa marratain, kecuali dalam hidup aku ni, aku pernah salat seorang-seorang hanya 2 kali sahaja.
wa ka'anni lam usalliha qat, seakan-akan aku tak pernah pun meninggalkan salat secara berjamaah. Begitu. Jadi menunjukkan ulama kita dahulu, dia tak pernah salat bersendirian, salat fardu, melainkan salatnya dilakukan secara berjamaah. Jadi apabila kita kata melakukannya secara berjamaah, melakukan di mana? Maka melakukannya di masjid, melakukannya di masjid. Dan disebutkan di sini waqala Muhammad bin Sama'ah, dan berkata Muhammad bin Sama'ah di sini, makastu 40 sanah lam tafutni takbiratul ula. Aku pernah duduk selama 40 tahun dalam keadaan sekalipun tidak pernah terlepas takbir yang pertama. Iaitu tak pernah aku dalam tempoh 40 tahun aku terlepas takbiratul ihram. Illa yauman wahidan, kecuali satu hari je aku terlepas takbir bersama dengan imam, iaitu matat fihi ummi fafatatni salatun wahidatun jamaah. Suatu hari dia kata, Muhammad bin Sama'ah ni 40 tahun dia hidup, dia tak pernah terlepas salat berjamaah, tak pernah terlepas takbiratul ihram, kecuali satu kali sahaja, iaitu pada hari mak aku meninggal dunia dan aku terlepas satu kali salat fardu secara berjamaah. Aku terlepas satu kali salat fardu secara berjamaah. Dan yang terakhir, wa fi tarjamati Ibrahim bin Maimun as-Sa'ikh. Pada biografi Ibrahim bin Maimun, qala anhu Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in berkata, menceritakan tentang pribadi Ibrahim bin Maimun. Kana idza rafa'a al-mitraqah fa sami'a an-nida'a lam yarudduha. Ibrahim bin Maimun apabila dia ini mengangkat tukul, ini tukang kayu, Najjar. Apabila beliau angkat tukul, lalu beliau mendengar azan, maka beliau tidak mengulangi ketukan kali yang kedua. Maknanya beliau tidak meneruskan ketukan tersebut. Sebaliknya beliau terus meletakkan ia ke tepi dan beredar segera menuju ke masjid. Inilah contoh penuntut ilmu dan juga masjid. Penuntut ilmu dan juga masjid. Talibul ilmi fil masjid. Jadi kita telah berlalu 45 minit. Kalau saya tidak silap, kita telah berlalu 45 minit, iaitu kita macam ada sedikit pembaharuan dari sudut masa di sini. Maka saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada hari ini, hadirin dan hadirat, pada huraian dan kupasan kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Sekali lagi, jazakumullahu khairan kepada semua yang hadir menonton. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.